Assalamualaikum, anda bersama saya Mas Romalak dalam Gebang Getaran pada minggu ini yang akan mengupas mengenai isu semasa maupun isu-isu politik di tanah air. Baiklah, pada minggu ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang sangat dekat dengan isu politik di tanah air ini, iaitu berkenaan dengan pilihan raya negeri di Melaka. Dan bertajuk pilihan tajuk kita pada minggu ini adalah PRN Melaka wajar atau tidak dilaksanakan. Bersama saya iaitu penganalisis politik Universiti Malaya UM, iaitu Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Dan mari kita dengar apa kupasan berkenaan dengan isu-isu ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama saya dalam Gebang Getaran pada minggu ini. Dan pada minggu ini kita akan membincangkan tentang topik dan isu semasa yang hangat diperkatakan, iaitu yang bertajuk PRN atau Pilihan Raya Negeri Melaka wajar atau tidak diadakan. Dan bersama saya pada hari ini iaitu penganalisis politik Universiti Malaya UM Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, dan bersama saya Mas Romalak, wartawan anda dan juga hos anda pada hari ini. Okey Dr. Awang, kalau kita lihat isu sekarang berkenaan dengan PRN Melaka, Dr. Awang, mungkin antara soalan saya pertama, dalam keadaan pandemik sekarang, wajarkah pilihan raya negeri PRN Melaka ini dilaksanakan? Okey, terima kasih saudari Mastura. Kalau kita lihat situasi sekarang ini, iaitu ketika saat adanya pandemik COVID-19, pemulihan ekonomi, kita lihat tumpuan kerajaan sebenarnya lebih kepada menangani COVID dan juga menangani isu ekonomi negara. Tetapi di satu pihak yang lain, tiba-tiba terdapat usaha cuba menumbangkan kerajaan negeri hingga menyebabkan pilihan raya negeri, Dewan Undangan Negeri terpaksa dibubarkan, dan seperti mana kita dapat tahu, SPR telah mengisytiharkan tarikh pilihan raya. Maknanya mahu tak mahu rakyat negeri Melaka terpaksa berhadapan dengan satu pilihan raya negeri Melaka yang sebenarnya bukanlah keutamaan kalau kita lihat dari segi isu ekonomi sekarang dan isu pandemik. Walaupun kes COVID-19 ini menurun, tapi keutamaan itu bukanlah sangat dari segi politik. Sebab itu kita lihat PH bersetuju mengadakan persefahaman dengan Barisan Nasional ataupun dengan Perdana Menteri, kerana mereka mahu pastikan untuk memfokuskan kepada isu menangani COVID dan juga ekonomi. Jadi walaupun saya tadi bukan satu keutamaan, tapi apabila Dewan Undangan Negeri telah dibubar dan SPR telah menetapkan pilihan raya, sudah tentu perkara ini tidak dapat dielak, kecualilah pada saat-saat akhir saya kira yang di-Pertuan Agong menyatakan bahawa pembubaran tersebut walaupun sudah bubar, barangkali diminta ditangguh sengkuangnya hingga ke Februari ataupun Mac depan misalnya. Itulah situasinya. Okey. Kalau kita lihat Dr. Awang, soalan kedua, susulan iktibar ataupun pengajaran yang kita lihat ketika di PRN Sabah, Dr. Awang, apabila kes jangkitan semakin merebak, sebab kita baru masuk ke fasa 4 sekarang ni kan, mungkin Dr. Awang boleh kongsikan sedikit kerisauan ataupun kebimbangan yang berlaku sekiranya PRN di Melaka ini diteruskan juga. Okey, memang kita tidak nafikan terdapat kerisauan tentang situasi yang pernah berlaku pada PRN Negeri Sabah sekiranya diadakan PRN Melaka ini diteruskan. Berlakunya pelonjakan kes dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama kita perlu ingat, ketika PRN Raya Negeri Sabah, memang kes COVID ketika itu memang hangat diperkatakan juga, dan ketika itu belum ada pemvaksinan. Apabila belum ada pemvaksinan, masyarakat awam terdedah dengan risiko kesihatan. Jadi saya kira itu yang berlaku di Negeri Sabah. Namun PRN Negeri Melaka kita lihat ada dua perkara. Yang pertama kita lihat pemvaksinan itu telah mencapai sekitar 90%. Satu. Yang kedua, mengambil iktibar yang berlaku di PRN Sabah itu, saya kira SPR ni sekarang ni semakin peka dengan SOP dan akan memastikan SOP yang akan dilaksanakan nanti akan menjadi lebih baik daripada SOP yang mereka laksanakan di PRN Sabah. Yeah.
Okey, tadi Dr. Awang ada sebut berkenaan dengan SOP dan sebagainya. Mungkin kita teruskan dengan soalan seterusnya yang keempat. Okay. Pandangan ataupun pendapat Dr. Awang, apakah SOP alternatif atau alternatif tambahan yang mungkin perlu diwujudkan selain daripada SOP yang sedia ada yang ditetapkan oleh MKN ataupun KKM, sama ada nak nak cek vaksin semua ataupun kalau kita lihat semalam ada mengatakan untuk mempertimbangkan kaedah e-undi. Itu kaedah undi itu merupakan kaedah yang terbaik. Tapi sejauh manakah sistem ataupun jentera SPR itu bersedia ke arah itu dengan teknologi, dengan kos yang lebih tinggi, dengan mengambil kira pilihan negeri ini akan diadakan kurang 30 hari. Ini satu cadangan yang ideal, tapi dari segi pelaksanaan, hendak menempah apa sistem dan sebagainya, ini mengambil masa. Cuma yang boleh dilakukan ialah memastikan SOP yang lebih ketat. Misalnya kempen bersemuka itu tidak digalakkan. Sekiranya wakil rakyat itu tak bergerak, kita boleh hadkan. Dalam satu hari cuma boleh bergerak bersemuka satu kali saja. Tidak boleh bersemuka berapa kali. Jadi ini satu SOP yang boleh dikenakan. Yang kedua, digalakkan kempen melalui media sosial. Sekarang ni zaman teknologi lebih mudah. Live di Facebook ataupun di YouTube ke macam sekali boleh dirancang itu. Pada masa yang sama juga jumlah waktu mengundi itu mungkin boleh ditingkatkan, ditambahkan, dan pada masa yang sama juga ruang untuk orang yang berumur, misalnya orang berumur 60 ke atas kena berikan keutamaan yang khusus, peti-peti yang khusus misalnya. Jadi ini antara SOP yang boleh dikenakan. Selain dengan penjarakan, dengan memastikan lebih banyak lagi tempat membuang undi itu diletakkan untuk memastikan tidak ada terlalu kesesakan yang berlaku. Faham. Okey, kita berbalik dengan soalan saya jam tadi. Mungkin apa pendapat ataupun pandangan doktor, apakah manfaat ataupun pro and con sekiranya PRN ini tetap diteruskan? Adakah doktor berpendapat bahawa calon atau sesebuah parti itu hanya bersikap pentingkan diri sendiri berbanding rakyat? Doktor jawab, doktor. Okey, apabila kita melihat ahli politik kita yang sanggup bersengketa di saat COVID ini, sanggup keluar parti, sanggup cuba menumbang kerajaannya sendiri, ini menunjukkan ahli politik itu memang mereka ini, walaupun tak semua ahli politik berperangai bersikap begitu, ada segelintir ahli politik kita bersifat oportunis. Mereka tidak mempedulikan mempedulikan isu sebenar apa yang dimahukan rakyat, sedangkan rakyat mahu kestabilan politik, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Sebaliknya mereka memilih untuk terus berpolitik, tak mahu menyelesaikan perkara itu, mereka terus untuk bersekutu untuk menumbangkan kerajaan. Saya kira perkara ini pengundi malah parti politik tidak perlu memberi muka kepada kelompok segelintir ahli politik yang bersikap demikian. Cuma pastikan mereka ini tidak diterima oleh mana-mana parti, baik PN, BN ke ataupun PH. Ini merupakan satu mesej yang jelas kepada rakyat bahawa parti politik tidak akan berkompromi dengan sikap sedemikian. Malah jika mereka berjaya meraih sokongan ataupun dokongan daripada parti tertentu yang menerima mereka, saya kira pengundi perlu memberikan penghargaan besar kepada pengundi yang mengambil segelintir ahli politik yang bersikap demikian ini untuk menunjukkan bahawa rakyat tidak akan berkompromi dengan sikap setengah ahli politik yang bertindak sedemikian. Faham. Okey doktor, ini soalan yang saya teruskan. Kalau dilihat rentetan daripada PRN Melaka ini, adakah negeri-negeri lain yang mempunyai majoriti tipis doktor, Prof, di DUN akan berdepan dengan kemelut politik yang sama seperti yang berlaku di Melaka ni, lompat parti dan sebagainya? Adakah ada tak orang kata berlaku di negeri-negeri lain kes-kes lompat parti? Mana tahu tiba-tiba contoh Johor pun tiba-tiba ada kes yang sama, kurang majoriti dan tipis, majoriti tipis di DUN dan mereka lakukan perkara yang sama di Melaka. Mungkin pendapat doktor Prof macam mana melihat situasi di Melaka sekarang kita ini? Telah lihat sebelum ini kita telah lihat situasi politik di negeri Perak yang bertukar kerajaan.
Betul. Kemudian kita lihat pula pertukaran Perdana Menteri. Sekarang ini kerajaan Melaka pula tumbang. Segi politik itu menggunakan model seperti seperti berlaku di peringkat persekutuan tapi gagal. Dilakukan secara dilakukan tanpa pilihan raya. Jadi kemungkinan perkara ini akan berlaku, saya kira, kalau tidak dicegah, tidak disekat perkara ini, ia juga boleh berlaku seperti di negeri Sabah. Walaupun dalam konteks Sabah ia menjadi keterbalikan pula. Mereka yang jadi warisan pula sedang menjadi bebas dan mungkin mereka akan masuk mana-mana parti kerajaan. Saya kira dalam sekitar setahun lebih lagi pilihan raya umum, saya kira eloklah wakil rakyat ini tumpukan perhatian kepada keperluan rakyat, memberi perkhidmatan kepada rakyat. Mana tahu mereka nanti tak terpilih lagi oleh parti ataupun tewas pada pilihan raya umum akan datang. Jadi berilah perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Biarlah rakyat mengingati kita sebagai orang yang telah banyak memberikan perkhidmatan yang terbaik. Bukannya orang yang dilabelkan dengan situasi ataupun pelakuan yang negatif. Ini tidak bagus dalam suasana. Memang kita meraihkan demokrasi, kebebasan bersuara, kebebasan bertindak, tapi pada masa sama kita perlu melihat kepentingan rakyat itu mengatasi kepentingan diri. Baik. Tadi doktor ada mengatakan supaya berilah peluang pada rakyat untuk orang kata calon ini untuk memberi manfaat kepada rakyat juga. Jadi nasihat doktor lah. Tadi doktor dah sebut sikit poin-poin supaya mereka berkhidmat pada rakyat. Nasihat doktor kepada calon dan juga pengundi nanti yang akan menjalankan tanggungjawab sebagai masyarakat di PRN Melaka nanti. Dua-dua, sama ada calon dan juga pengundi juga. Nasihat. Untuk kepada pengundi, saya harap mereka memilih yang terbaik, pemimpin yang betul-betul berkhidmat kepada mereka. Mereka kena melihat wakil rakyat mereka pilih itu, mereka kena lihat dari segi etika, dari segi sikap, dari segi bahasa mereka, dari segi adab, malah dari segi pendidikan, kelayakan akademik juga perlu mereka pertimbangkan, selain daripada perlunya ada kemahiran dalam isu mengenai isu rakyat. Mereka yang memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, sila undi mereka. Mereka yang banyak berjanji, mereka bercakap dengan kasar, tingkah laku yang kurang enak untuk dilihat, ditonton, elok ditolak awal-awal sebelum mereka menjadi wakil rakyat. Kepada calon pula, saya kira mereka kenalah janji secara realistik. Jangan menjanjikan langit, bulan, bintang dan sebagainya kepada rakyat. Nanti mereka akan dituntut balik oleh rakyat. Satu. Yang kedua, mereka sebagai bakal wakil rakyat ini, mereka kena jaga etika dari segi cara bercakap, pelakuan mereka dan tindak tanduk mereka. Sebab dunia ini, dunia teknologi, setiap kata, setiap pelakuan mereka, malah perbualan mereka pun kadang-kadang dirakam dan sebagainya. Ini menunjukkan adab mereka, dan adab ini kena kaitkan dengan mentaliti sikap mereka. Yang ini juga akan dinilai oleh rakyat. Santunilah rakyat sebaik-baik mungkin, yang jangan terlalu berpolitik. Yang penting memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Kedua, gubahlah undang-undang yang mampu untuk menjaga hak dan kebajikan rakyat. Itu yang perlu diutamakan. Baik. Soalan tambahan, Prof, sebelum kita berakhir, mungkin sekiranya ada desakan supaya pilihan raya negeri Melaka ini digantung atau diisytiharkan, proklamasi dibatalkan. Jadi apa pandangan Dr. Awang? Okey, saya kira itu merupakan keputusan ataupun budi pucara yang di Pertuan Agong ataupun sekarang ini pemangku yang di Pertuan Agong untuk menentukannya selepas menerima maklum balas daripada pelbagai pihak, daripada Majlis Keselamatan Negara, daripada pihak kesihatan, pihak keselamatan dan juga suara keluh kesah daripada rakyat itu sendiri. Sudah pasti saya kira suara kerisauan tersebut sampai hingga ke Istana Negara. Saya kira yang Tuan Agong sebagai raja yang sangat berprihatin, yang Tuan Agong berprihatin, saya kira itu juga pasti akan didengari. Baik, Doktor, mungkin soalan
terakhir sebelum kita berakhir, kalau terlihat nanti penamaan calon semua 8 November kan. Mungkin ada tak daripada sudut doktor sebagai pengasas politik, siapa yang doktor rasa lebih dekat untuk menang masa pilihan raya? Sama ada masa nasional ke, ataupun doktor ada spesifik tak siapa yang doktor sendiri jangkakan boleh menang di Melaka? Sebenarnya perlawanan sebenar ataupun persaingan sebenar dalam pilihan negeri Melaka ini ialah di antara PH dan Barisan Nasional. Bersatu dan PAS itu ataupun Parti Pejuang ke Parti Kuasa Rakyat itu adalah ecek-eceran saja untuk memeriahkan lagi pilihan negeri Melaka ini. Perlawanan sebenar ialah antara PH dan juga Barisan Nasional. Namun jika Bersatu dan PAS itu sebulan suara menyokong Barisan Nasional, itu menambahkan lagi peluang Barisan Nasional untuk menjadi kerajaan semula. Tapi pada masa sama jangan abaikan daripada pihak Pakatan Harapan. Sebab pihak Pakatan Harapan tu mereka juga mempunyai strategi tertentu dan juga intera kempen yang boleh menggugat kedudukan Barisan Nasional ataupun PN. Baik, alright. Terima kasih banyak Dr. Awang atas perkongsian dan juga sudi bersama Gebang Getaran pada minggu ini. Mungkin kita akan teruskan dengan sembang di Gebang Getaran pada minggu akan datang. Terima kasih banyak-banyak Dr. Awang. Mungkin kata-kata terakhir Dr. Awang untuk sampaikan kepada semua calon dan juga pengundi nanti. Ada tak kata-kata terakhir ataupun selamat mengundi kepada pengundi, pilihlah yang terbaik untuk calon yang bertanding. Berilah perkhidmatan dan berkhidmatlah dengan sebaik-baiknya dengan penuh ikhlas dan juga penuh tawadu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Awang. Assalamualaikum, jumpa lagi nanti. Sama-sama. Baiklah, itu saja topik yang kita bincangkan pada episod kali ini. Jumpa kami pada episod akan datang yang akan mengupas tentang isu-isu yang lain berkenaan dengan isu semasa dan juga politik. Itu saja daripada saya. Masya-Allah. Assalamualaikum.